Sebentar lagi saya akan bersama dengan seorang teman saya di mana beliau dijangkiti virus COVID-19. Kita dah lama kenal dan diharapkan lepas ni kita dapatlah sedikit pengalaman bagaimana seseorang itu apabila dijangkiti COVID-19. Kawan saya ni, teman saya ni di Malaysia dijangkiti apabila pulang daripada buat penggambaran di Scotland. Jadi beliau kena virus ni di Scotland. So apabila balik ke Malaysia, beliau terus dimasukkan dalam ward ICU. Ni kita nak tanyalah macam mana pengalaman beliau. Tapi perkongsian ni sebenarnya untuk kita bersama, jadi kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih peka. Tidaklah kita rasa macam indah tak indah tentang virus ni. Jadi kita akan sama-sama bertanya dengan teman saya ni. Sekarang sudah beransur pulih lah, tapi masih lagi dalam menjalani perubatan, ya, memakan ubat, masih belum lagi 100% sembuh. Beliau mungkin semangat beliau kuat. InsyaAllah kita akan dapat iktibar daripada pengalaman beliau yang telah dijangkiti COVID-19. Dah sudah tahap kritikal waktu itu. Dan kami di Singapura pun dapat tahu berita tu dan kami doakan sama-sama supaya teman saya ni akan pulih sedia kala. Alhamdulillah, sekarang ni hari ni beliau dapat live dengan saya. Apa rasanya dijangkiti COVID-19 ni? Beliau merupakan seorang warga Malaysia. Kru memang popular juga dengan teman-teman di sini sebab bekerja bersama dalam produksi. So saya akan jemput teman saya ni, teman lama saya ni, Ambiah, untuk masuk sama-sama untuk menceritakan sedikit tentang pengalaman beliau. Keadaan macam mana sekarang? Dah beransur pulih ke ataupun masih lagi sakit-sakit ke? Macam mana, Amjad? Keadaan sekarang makin badan makin sihat lah, tapi tenaga tu tak sampai tak berapa nak okey lah. Tenaga badan dah sihat dah. Boleh Amjad ceritakan sikit pengalaman macam mana boleh terkena jangkitan COVID-19 ni? Pengalaman dia memang alhamdulillah lah bagi saya. Alhamdulillah, Tuhan Allah bagi saya lah kan. Tak semua orang boleh rasa pengalaman di macam dekat hospital 16 hari kritikal. Masuklah turut saya sebenarnya daripada Scotland tu saya dah demam dekat seminggu. Dah dekat dengan sebulan dah Scotland satu. Okey, lepas tu demam, lepas tu dah dekat sebulan dah. Jadi demam seminggu, demam yang luar biasa lah. Tak pernah demam macam tu lah. Selalunya demam dulu okey lah. Tapi sekali ni sampai seminggu lebih demam sampai balik lah, sampai ke Malaysia lah. Lepas tu naik flight pun dah tak ingat apa dah. Memori saya masa naik flight daripada London totally lost, hilang. Tahu apa terjadi saya masa ke atas ke terbang tu. Yang saya tahu, dah sampai KLA turun, member ambil wheelchair bagi saya duduk. Masa dia orang check, lama nak dapat keputusan tu, lama kan. Jadi saya dah kat situ, saya dah collapse lah. Dia pingsan ke, tidur ke, saya tak tahulah. Sedar atas ambulan. Tapi sedar sekejap lah tu. Kat atas ambulan tu dengar orang cakap nak hantar Sungai Buloh ke nak hantar Serdang. Mana satu. Jadi saya pingsan balik. Last sekali sedar, kritikal lah dalam tawal. Dah tak salah buat. Itu cerita dia. Okey, bila waktu di Scotland tu, kan, berapa ramai kru, berapa ramai, ada artis jugalah. Dan bila pulang tu, berapa yang di kuarantin dan siapa yang paling teruk? Ambil yang paling teruk? Ya, kita orang semua kru dengan artis 18 orang, satu rombongan tu yang balik tu. Jadi yang kena kuarantin 11 orang. Saya seorang yang kritikal. Yang 11 tu kuarantin saja. Tu pun dia orang bukan kat KLA tu, dia orang dah tahu. Dia orang balik ke rumah. Dia orang buat second swab baru dapat tahu. Doktor yang jaga saya dekat hospital dia kata COVID ni dia pandai sembunyi dalam darah kita. Jadi jaga-jagalah. COVID ni dia boleh check hari ni tak ada. Besok dia tengok dia ada. Dia macam intelijen juga lah sikit lah. Waktu kena COVID tu, Ambiah, masa Ambiah diserang COVID tu, katanya tak boleh bernafas. Macam mana tak boleh bernafas? Kita memang tak boleh langsung untuk tarik nafas sepuas-puasnya macam biasalah ke? Pening, habis lemah macam mana? Apa perasaan waktu tu bila kena COVID ni? Kena COVID ni dia macam kita tak boleh bernafas tu. Paru-paru kita, dia serang paru-paru kita jadi oksigen tak masuk. Sebab saya first masuk ke hospital, oksigen 50% je. Kalau turun bawah 50%, brain dead, koma. Jadi doktor ambil keputusan nak tiurkan saya. Dia dos morfin, dia bagi macam-macam lah. Yang saya ingat hari ketiga baru saya sedar sikit sebab doktor tepuk saya. Dia kata, Cik Asrul, saya nak bagi awak tidur terap. Tidur terap? Salah satu dia orang punya rawatan lah, terap. Itu sangat kesan terap ni kat sini lagi. Ya, kesan terap. Sampai sekarang tak habis lagi, tak hilang lagi. Berapa hari? Kalau ikut report, doktor bagi hari report kat my wife, dia tulis gitulah. Kita bagi dia nerap dalam 16 jam. Masa kita masuk ICU tu, walaupun white quarantine, tak siapa boleh melawat kita. Family siapa tak boleh melawat kita. Kalau kita accident, demam denggi ke, at least ada kat sebelah kita kan, jaga kan, baca Yasin ke, bagi semangat. Seorang-seorang kat dalam buat ketika tu. Kalau yang quarantine tak apa, dia orang ramai-ramai. Dia orang boleh call family lagi. Tapi macam saya,
hospital seorang-seorang. Aduh, Kai, pengalaman tu dengan bunyi mesin yang macam mengejek kita tu. Saya nampak depan saya ada pintu tu toilet yang tak ada tingkap. Jadi di atas tu ada bak tau, ada bak lampu ceiling kan. Dia ada panel-panel. Jadi masa saya tengah kuarantin 16 hari tu, yang saya tengah critical tak sedar tu, saya nampak salah satu panel tu lalat besar-besar, banyak lalat. Jadi saya tanya ni, hospital bela ke untuk perubatan benda ni? Jadi nurse tu cakap, tu biasalah. Lepas tu satu lagi, kebanyakan bab tu, ada satu bab dia punya corak macam kumis P. Ramlee. Oh, lama. Sampai begitu sekali. Sebelah kanan saya memang ada tingkap dalam wad tu. Jadi kalau dia orang buka lansir, saya akan nampak lah orang jalan-jalan kat luar tu. Jauh lah dia jalan-jalan. Tapi bila dia cukup lansir tu, saya boleh bayangkan apa, Kai? Macam Dewi Great Medusa. Tahu tak? Tahu. Rambut yang ada ular. Saya boleh bayangkan benda tu. Belah kiri saya tak boleh nampak Neil Gelang. Tapi dia orang 3-4 jam sekali baru dia orang masuk jumpa kita. Oh, tapi kalau macam nurse dan doktor datang, dia akan cek darah semua. Berapa jam sekali pun tak tahu. Banyak kali lah. Satu hari banyak kali dia orang masuk akan cek. Okey, time dia datang tengah hari, petang, malam. Itu je. 3-4 jam sekali dia datang. Makan macam mana makan? Waktu tu kira Ambia waktu tu kira Ambia memang koma lah. Memang tak ingat lah. Tak ingat apa. Dia kasih ubat tidur lah. Ubat tidur. Dia bukan koma lah. Dia macam unconscious kan. Kau sedar tak sedar kan. Dia macam bagi drug kan. Yang saya dengar doktor cakap, kita dengar masa kita tepi mata ni. Ada hari-hari awal masa saya tidur tu, mata saya dia orang tip tau. Mata kan. Jadi kita tengok tu yang nampak lalat tu. Oh, kan? Dia tip tip. Mata dia tip. Dia tip. Sebab tu saya dengar doktor kata bagi lebih berapa. Saya dengar doktor tepuk belakang saya, doktor Cina ada seorang. Ketika tu tak ada aircon. Dia orang tak bagi. Dia tak on aircon. Ya. Dia tak kasi buka aircon sebab dia kata COVID ni suka berjuk. Jadi kalau belah tu dengan berpeluh, kan adalah family tak boleh melawat. Wife hari-hari takut nak jawab telefon. Pagi-pagi tengah hari doktor call, dia cerita kat saya dia punya takut nak angkat telefon tu kan. Yalah. Kalau kita kata Tuhan pendekkan nyawa, sampai ke kubur tak boleh tengok. Dah lah pergi syuting sebulan. Okey, dalam 16 hari tu Allah tunjuk macam-macam lah. Ada satu time tu saya duduk dalam satu macam kereta api tau. Benda tu macam kereta api. Ada orang ramai dalam kereta api tu, semua duduk. Tapi semua pakai putih. Kereta api tu putih, kursi putih, gunung ganang di luar ni semua putih. Jadi sebelah kiri saya ni ada orang manusia. Saya tak kenal siapa. Dia duduk sengih kat saya, dia tengok saya. Jadi kereta api tu laju. Masa kereta api tu laju tu, jadi dia bagi gambaran tau. Macam TV depan mata kita. Datang. Laju. Kita tak tahu gambar apa, tapi laju. Datang. Semua pakai putih. Kalau kita boleh bayangkan tu mungkin masa tu paling penat sekali lah. Allahu Akbar. Penat sangat sampai saya cakap apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kau cabutlah nyawa aku. Allah Akbar. Masa tu saya ingat lagi. Ya Allah, Masya Allah. Sampai begitu Kai. Allah Akbar. Kau cabutlah nyawa tu. Tapi bila sekarang dah habis, dah duduk kat rumah, dah fikir balik, mungkin masa tu aku nak pergi lah tu. Tapi doa kawan-kawan, orang Malaysia, orang Singapura sendiri yang doa tak habis, kawan-kawan, family. Sampai begitu sekali kan. Macam pintu kubur dah terbuka dah. Turun nak masuk ya kan. Ada side effect tak sekarang? Side effect dia, okey. Masa saya kuarantin 16 hari tu, saya jadi agresif. Ada restless lah. Tak ada siapa nak dengar Al-Quran pun tak ada. Tak ada siapa baca Al-Quran. Tak ada orang kata-kata semangat tapi kita kan. Jadi kita restless, kita mengamuk. Kita nak cabut habis tiup-tiup ni semua. Kita tendang sini kan. Doktor apa lagi kan. Dia tambah ubat lah kan. Lepas tu lagi pun tekanan darah rendah. Jadi dia kena bagi ubat juga. Bila dia bagi ubat, efek dia tu dia lah. Mana nampak? Kan, kat tangan ibu jari ni. Kat ibu lengan jari ni. Nampak kan? Lengan. Okey, ada tak doktor cakap bila Ambia dah terkena COVID-19 ni, bila dah pulih, dia akan relapse tak? Boleh terkena lagi tak? Ini doktor yang cakap. Dia cakap Allah bagi kat kita satu saja, orang yang pernah kena COVID ni tak akan kena balik. Dia kata kita tak akan kena balik. Kecuali kalau kita ada penyakit macam buah pinggang, sakit tu lah, sakit jantung, sakit dialisis apa semua. Itu mungkin ada. Memang teruk tak akan, selalunya umur ke atas lah. Yang ada selalu dia kena. Dia akan serang orang dulu. Itu bahaya. Kalau kalau kat rumah ada orang tua yang penyakit tu, please jagalah.
Jangan main-main. Orang tua tu dia akan serang dulu. Bukan macam kita. Kita kalau ni sihat lagi. Tapi yang budak yang orang tua tu, orang yang ada penyakit, keluar, balik terus. Jangan duk lepak-lepak, nak minum kedai kopi, nak kena teh. Apa nasihat Ambiah untuk orang-orang yang menonton ni? Silakan. Bagi saya lah kan, peluang yang saya dapat ni, aduh Allah bagi saya, alhamdulillah lah, saya terima lah. Bukan semua orang yang dapat kan. Bila ni saya pun syukur ke Allah kena beli hidup, bagi nyawa saya untuk saya cerita ni kat semua orang. Saya nak kata satu lagi saya nak terima kasih kepada kawan-kawan Singapura yang banyak doa untuk saya, dan tak lupa juga tabik hormat saya frontliner ni kan. Memang dia orang kena pakai 3-4 lapis kai. Sedih tengok kai. Betul kai. Allah Akbar. Masa saya masuk awal-awal tak maaf encik, kita nak pakai baju lambat apa. Jadi apa ni dia orang ni? Memulak marah. Apa dia orang ni kan? Tapi bila I dah habis buat ICU, buat karantin, baru nampak betapa hebat. Patut dia orang dapat nak masuk jumpa saya masa ICU tu. Jadi saya tabik kat dia orang, terima kasih banyak lah. Dia orang memang hero saya lah. Sampai ketua, sampai ke anak cucu saya akan cerita dia orang ni. Saya akan bangga cerita, oh mereka ni jaga saya macam mana. Dia bagus lah, saya tabik dia orang. Jadi kepada yang masyarakat semua kan, jagalah COVID ni. Selagi tak dapat vaksin dia, jangan tersenang lenang lah. Kalau jumpa vaksin tak apa, macam apa nama SAR, macam apa tu semua kan, Nipah virus Nipah, jumpa vaksin, okey. Ini vaksin tak jumpa lagi. Dan virus, macam saya cakap tadi, doktor cakap diligent, dia boleh sembunyi dalam darah kita. Bayangkan. Dan dia pula pandai, dia milih orang dia akan serang tu. Kalau kita sihat, dia boleh jadi dia punya pembawa saja kan. Jadi dia masuk ke rumah, dia tengok orang tak sihat, dia serang orang tu. Jadi jaga-jagalah, basuh tangan macam kerajaan, basuh tangan, balik mandi terus, baju tukar, jangan pakai baju minggu-minggu lagi kat rumah melawak, jangan. Terus kan kita kena ubah kita punya ni kan, kehidupan kita kena jadi lain. Selagi virus tak jumpa, jadi jagalah masing-masing. Bukan diri sendiri, keluarga tu macam orang rumah. Bila saya masuk kritikal, dia punya risau, dia punya takut tu, Allah Akbar. Sebab kita kalau jadi bapa, macam saya cakap tadi lah, sampai ke rumah kubur kita tak boleh jumpa, tak boleh tengok dia. 16 hari tu ICU. Totally dekat ICU is 19 hari. 6 hari tu unconscious lah. Hari ke-16 tu baru saya sedar, memang dah sedar. Kalau tidak, makan dia orang bagi tiup. Kita nampak dia tuang susu depan sebelah kita ni. Kita tengok tuang susu. Air tak ada langsung. Susu. Lepas tu saya turun ke ward quarantine. Ward quarantine 5 hari. Duduk situ ward quarantine. Tengok tak habis lagi tu. Lepas tu habis tu quarantine kat rumah pula 14 hari. Tengok ada lagi. Anak sebelah bilik kita tak boleh nak peluk, tak boleh nak apa. Tengok kalau nak cakap dia orang video call dia. Memang stres lah. Sekarang ni nak kena makan ubat selama 6 bulan. Doktor kata saya nak pulih paru-paru saya ni. Jadi kena makan ubat cairkan darah. 6 bulan dia kata. Boleh pulih tapi tak macam duit. Kalau tak makan memang dia rasa penat sangat. Aduh, tak larat jalan sikit ya, dan pergi ke depan ke bilik air ya. Aduh, balik dah penat. Macam orang tua lah, macam orang dah, sebab paru-paru kita dia tak boleh nak pump oksigen banyak kan. Memang pengalaman lah. Alhamdulillah lah boleh cerita kat semua orang kan. Boleh kan kita cerita macam ni lah, jumpa kita cerita lah. Okey Ambiah, terima kasih. Terima kasih. Okey. Kita doakan di sini, doakan terus sihat, pulih macam sedia kala. Ambiah. Okey. So take care and stay safe. Right? Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Dok Kai juga. Kena doakan saya. Terima kasih Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita keep in touch Kita keep in touch WhatsApp. Okey. Itu dia tadi kawan saya, teman saya Ambiah, pernah bekerja dengan dia di Singapura production. So beliau dijangkiti COVID-19 seperti yang telah saya katakan tadi. So hati-hati kepada yang di luar sana tu. Saya pun harus ingatkan diri saya sendiri untuk berhati-hati. Jadi harap-harap mungkin kita sedih tak dapat bertemu dengan ayah dan ibu mungkin, ataupun sesiapa orang pakcik-pakcik waktu hari raya ni. Tapi saya rasa untuk pencegahan ni adalah lebih penting daripada jangkitan lah. Dan harap-harap kita akan sama-sama bergembira still. Walaupun tidak dapat menziarahi, saya rasa semangat raya tu tetap harus ada. Kita pakai baju baru, kita makan bersama keluarga yang terdekat, bersama di dalam rumah, dan insyaAllah kita akan pulih seperti sedia kala kehidupan kita. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ya.